Assalamualaikum dan selamat berjumpa kembali. Saya akan meneruskan perbincangan kita tentang mesyuarat agung koperasi. Tetapi sebelum itu saya akan menerangkan ataupun membincangkan serba sedikit tentang apakah jenis-jenis mesyuarat yang ada di koperasi kita mesyuarat agung dan mesyuarat agung yang seperti yang saya telah bincangkan sebelum ini adalah dalam Seksyen 36 kita disarankan supaya membuat mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung secara umumnya dalam Seksyen 36 menerangkan bahawa kuasa tertinggi dalam Seksyen 36 ini menerangkan bahawa kuasa tertinggi adalah tertakluk ataupun terletak hak pada mesyuarat agung ini dalam Seksyen 36 Dalam Seksyen 38 pula menerangkan tentang mesyuarat agung permulaan di mana biasanya mesyuarat agung permulaan ini dia khaskan oleh kepada koperasi yang baru ditubuhkan di mana mereka perlu membuat mesyuarat agung setelah mereka mengemukakan permohonan menubuhkan koperasi dan selepas ianya didaftarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu Seksyen 36 Dan jenis yang lain adalah mesyuarat agung perwakilan di mana dia telah termaktub di dalam Seksyen 37 dalam Akta 1993 di mana mesyuarat agung perwakilan ini mestilah dilakukan di kawasan operasinya. Dan sekiranya koperasi itu, bagaimanakah koperasi itu mempunyai perwakilan sekiranya koperasi itu mempunyai yang meliputi ataupun aktivitinya meliputi 2 negeri atau lebih di seluruh Malaysia, mestilah membuat mesyuarat agung perwakilan Dan dalam mesyuarat agung perwakilan ni kita pergi kepada seterusnya mesyuarat agung kawasan atau mestilah didahului dengan mesyuarat agung kawasan ataupun mesyuarat agung wilayah. Ini termaktub di dalam Peraturan 17 2010 peraturan dalam peraturan 2010 Dalam Peraturan 17 dia menyatakan bahawa mesyuarat agung kawasan ataupun mesyuarat agung wilayah ini perlulah ataupun hendaklah dilakukan 2 bulan sebelum mesyuarat agung tahunan. Seperti contoh, sekiranya mesyuarat agung tahunan itu perlu dilakukan pada 30 hari bulan Jun jadi sekurang-kurangnya pada akhir bulan April hendaklah dilakukan mesyuarat agung wilayah ataupun kawasan Kemudian dalam Seksyen 39 ditekankan di sini bahawa setiap koperasi hendaklah mengadakan mesyuarat agung tahunan anggota tidak lewat daripada 6 bulan selepas berakhirnya tahun keuangan koperasi tersebut Dan seperti mana yang telah saya bincangkan sebelum ini sekiranya sesuatu koperasi itu tidak mematuhi Seksyen 39 ini dan jika koperasi itu tidak mengadakan mesyuarat agung dalam tempoh yang diberi iaitu 6 bulan selepas tahun keuangannya berakhir, jika sabit kesalahan koperasi dikenakan denda sebanyak RM200,000 Dan selepas itu kita juga ada mesyuarat agung khas yang mana ianya termaktub di dalam Seksyen 40 Apakah tujuan kita nak buat mesyuarat agung khas ini adalah mesyuarat agung khas ini sekiranya koperasi ada sesuatu perkara yang hendak dibincangkan ataupun jika ada requisisi ataupun permintaan daripada sekurang-kurangnya 1/5 daripada jumlah anggota ataupun 100 orang boleh membuat permintaan khas untuk membuat mesyuarat agung khas sekiranya hendak membincangkan sesuatu perkara. Contohnya sekiranya kita nak membuat pindaan undang-undang kecil dan ianya tidak boleh kita tunggu semasa mesyuarat agung tahunan mungkin perkara-perkara yang perlu diputuskan dengan cepat
Dan kemudian kita ada mesyuarat lembaga, di mana dalam mesyuarat lembaga ini dalam undang-undang kecil Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga ada mengeluarkan undang-undang kecil ataupun contoh undang-undang kecil seragam, di mana ianya diikuti ataupun diperlu sebagai garis sebagai panduan kepada koperasi-koperasi untuk menyediakan undang-undang kecil Dalam undang-undang kecil 39 mesyuarat lembaga hendaklah dibuat selesai sahaja mesyuarat agung tahunan. Bermaksud dia mestilah dibuat, kalau tidak dibuat pada keesokan harinya, ianya haruslah dibuat selesai sahaja ataupun immediately after selepas mesyuarat agung tahunan dibuat anggota lembaga hendaklah bermesyuarat, sama ada anggota lembaga lama yang dikekalkan atau bersama-sama dengan anggota lembaga yang baru dilantik dan mestilah membuat mesyuarat lembaga yang pertama. Ini kerana adalah agak penting mesyuarat lembaga ini dibuat immediately ataupun sejurus sahaja selepas mesyuarat agung tahunan, kerana tujuan utamanya adalah untuk melantik pengerusi yang baru dan juga setiausaha serta bendahari. Sekiranya mereka hendak mengekalkan pengurusi, bendahari ataupun setiausaha yang lama, perlu jugalah dibuat pelantikan semula di dalam mesyuarat lembaga pertama selesai sahaja mesyuarat agung tahunan dilakukan Dan dalam seksyen ataupun undang-undang kecil pasal 39 undang-undang kecil koperasi juga menyatakan bahawa selain daripada untuk mesyuarat pertama tersebut, selain daripada untuk melantik pengerusi setiausaha dan bendahari yang baru ataupun mengekalkan yang lama, dalam mesyuarat tersebut juga akan menentukan mesyuarat yang berikutnya hendaklah dibuat sama ada sebulan sekali ataupun mengikut persetujuan lembaga yang telah dimaktubkan di dalam Undang-Undang Kecil 39, kerana Undang-Undang Kecil Koperasi kita tidak sama dengan Undang-Undang Kecil Koperasi yang lain sebab yang ini kita buat sendiri Okey, kemudian kita juga ada mesyuarat jawatan kuasa kecil atau sekarang kita panggil mesyuarat jawatan kuasa biro, di mana setiap lembaga itu mempunyai fungsi ataupun dijadikan pengurusi biro-biro yang diwujudkan di dalam koperasi mengikut aktiviti-aktiviti tertentu seperti contoh kita ada 9 orang anggota lembaga dan 3 telah pun menjadi seorang pengurusi, seorang bendahari dan seorang lagi setiausaha. So yang lebihnya itu kita akan jadikan ia sebagai pengurusi jawatan kuasa kecil ataupun pengurusi biro, contohnya biro penjualan ataupun biro belian ataupun biro aktiviti-aktiviti lain yang diwujudkan, kedai runcit contohnya dan sebagainya Jadi mesyuarat yang agak penting yang perlu kita bincangkan di sini adalah mesyuarat JAD ataupun mesyuarat jawatan kuasa audit dalaman, di mana mesyuarat ini tidak perlu dihadiri oleh lembaga tetapi hanya khas untuk jawatan kuasa audit dalaman yang telah dilantik ataupun dilantik oleh jawatan kuasa anggota lembaga koperasi dan kemudian kita pergi kepada syarat sah syarat sah mesyuarat. Saya akan sepintas lalu menerangkan apakah syarat-syarat sah dan saya akan bincangkan secara detail selepas ini. Syarat-syarat sah mesyuarat terutamanya mesyuarat agung tahunan adalah pertama notis Apakah itu notis? Notis adalah pemberitahuan apa di mana kita nak buat bila kita nak buat dan sebagainya lah Kemudian quorum dan saya telah pun menerangkan tadi bahawa quorum adalah penting untuk sesuatu mesyuarat, kerana sekiranya keputusan itu dilakukan tidak mengikut quorum yang ditentukan, maka keputusan itu tidak sah ataupun mesyuarat tersebut tidak sah Kemudian tentang pengurusi mesyuarat yang perlu kita lakukan ataupun kita lantik sama ada di kalangan anggota ataupun kita mengikut undang-undang kecil koperasi masing-masing, siapakah yang perlu kita lantik untuk menjadi pengurusi mesyuarat
Agung Koperasi, ya. Perlu saya tekankan di sini bahawa pengerusi Mesyuarat Agung Koperasi itu tidak semestinya pengerusi koperasi, ya, tuan-tuan dan puan-puan, dan ini juga syarat-syarat sah mesyuarat ini seperti notis, quorum dan juga pengerusi adalah dilakarkan mengikut undang-undang, ya, berkaitan, contohnya seperti Akta 1993, peraturan-peraturan 2010, undang-undang kecil koperasi masing-masing, aturan dan juga etika mesyuarat yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ya, ataupun pendeknya SKM, ya. Saya berhenti setakat itu dan saya akan sambung untuk tentang secara detail tentang notis mesyuarat dan juga quorum mesyuarat agung. Sekian. Terima kasih.